Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, walaupun hujan lebat, kita sambung juga pengajian kita. Walaupun saya tahu sebahagian para pelajar universiti daripada berbagai pusat pengajian tinggi yang datang dengan motosikal, mereka tak dapat hadir kerana hujan. Dan yang datang di Penang kata jambatan apa? Pokok terbalik kan jambatan runtuh. Malaysia ni suka sangat runtuh. Apa ya? Menara komunikasi jatuh. Ya. Oh, saya tak baca tweet ni. Di mana yang jambatan? Jabatan Pulau Pinang. Di mana? Hari itu minggu lepas apa? Hari Khamis juga kan? Flyover yang baru tu kan, Penang Bridge yang baru tu runtuh. Jangan harap-harap penyakit Terengganu jangan datang ke Penang. Terengganu asyik runtuh stadium, runtuh masjid. Tapi kita jangan jadi juha. Juha dia tak faham. Juha ni ada tak ada Allah Ta'ala alam lah kan. Tapi juha, dia pergi ke Mekah, dia buat haji, dia balik rumah dia terbakar. Dia komplain Allah. Dia kata, ya Allah, kau suruh aku makmurkan rumah kau, kau bakar rumahku. Dia tak faham konsep. Juha ni banyaklah cerita lucu tentang dia. Orang bagi tahu dia rumah terbakar, dia tak peduli. Dia kata, aku dah bahagikan kerja ni dua bahagian. Kerja rumah bini aku, kerja luar rumah aku. Kalau rumah aku terbakar, habaq bini aku yang habaq aku. Kita jadi macam Juha tahu ah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara nama Allah Azza wa Jalla, sebelum kita masuk tu, antara nama Allah Azza wa Jalla yang sebahagian orang ataupun ramai orang tidak perasan, tak menyebutnya, walaupun dia menyebutnya tapi dia tak tahu, dia tak ingat, kata itu termasuk daripada nama Allah Azza wa Jalla, ialah Al-Musta'an. Al-Musta'an. Al-Musta'an adalah nama Allah Azza wa Jalla, yakni tempat Tuhan yang dipohon pertolongan daripadanya. Sebab itu Nabi Ya'qub alaihi salam, apabila anak-anak dia bagi tahu bahawasanya Yusuf telah dimakan oleh serigala, bohong dia. Apa dia kata? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Benda ni kamu reka lah. Tapi dia sebut, Allah kata fasabrun jamil, maka dia sabar yang cantik. Sabar ada berapa jenis sabar? Kita cerita ke orang, aku ni banyak lah masalah, ya Allah, tak tahu nak kata lah, nak buat macam mana, sabar lah. Sabar juga, alhamdulillah lah kan. Tapi sabrun jamil ialah satu istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Jamil maksudnya apa?
cantik. Sabar, sabrun jamil. Maksud dia simpan segala masalahnya pada dirinya antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Sabrun jamil, sabar yang cantik. Di samping dia tak merungut tentang apa yang Allah Azza wa Jalla uji dia, orang mungkin tak tahu tentang masalah yang menimpa dia. Tuan-tuan mesti ingat Shuraih Al-Qadi, Shuraih Al-Qadi Al-Kindi, orang daripada Yaman, yang dilantik oleh Umar bin Khattab menjadi qadi kerana kebijaksanaan dia. Suruh Umar bayar balik unta kuda yang nak dibeli oleh Umar, yang akhirnya patah pinggang, yang kita sebut dalam banyak kuliah yang lepas. Dia Allah takdirkan jadi qadi punya lama. Dia hakim 90 tahun duk tugas. Allah bagi ke dia kebijaksanaan. Semua kitab-kitab Islam berhubung dengan qada akan menyebut, berhubung dengan perundangan akan menyebut nama Shuraih Al-Qadi. Satu hari pada usia dia dah tua, Shuraih Al-Qadi ada satu orang muda mai mengadu masalah. Cerita itu ini masalah. Shuraih kata kat dia, kau mengadulah pada Allah Ta'ala dan sabarlah yang cantik. Aku nak cerita satu benda kat hang yang mana orang lain semua tak tahu hang je ni. Allah tahu kan hang tahu. Mata aku sebelah bukan nampak apa. Siapa tak tahu, isteriku pun tak tahu. Aku hanya mengadu pada Allah. Tapi dah hang dah masalah, bukan macam tu lah. Aku punya penyakit mata ni aku tak nampak. Tu kata sabrun jamil. Susahlah kita nak pergi makam tu. Tapi Quran kata Ya'qub sabrun jamil. Fa sabrun jamil. Tapi mautin al-istidlal, tempat yang kita nak berhujahnya ialah wallahu musta'an alama tasifun. Allah lah yang tolong aku di atas apa yang hampa sifatkan, di atas apa yang hampa ceritakan. Inilah perkataan yang sama yang Aisyah radhiyallahu anha sebut apabila dia dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal oleh golongan munafiqun. Orang habaq kata dia tak tahu mula-mula sehingga dia keluar dengan Maisyarah, sehingga dia nak pergi buang air besar di padang pasir. Dia kata tak tahu apa orang Madinah nak cerita. Tak tahu. Dia cerita berzina dengan Safwan. Patut nampak Nabi pun tak berapa mesra cerita ni, sampai tak jadi dia nak pergi buang air besar. Tapi dia kata wallahu musta'an alama tasifun. Allah lah yang tolong aku di atas apa yang hampa sifatkan. Apa yang hampa tuduh aku, apa yang hampa kata, wallahu musta'an. Al-musta'an ialah nama Allah Azza wa Jalla. Nama Allah Azza wa Jalla. Dan Quran menyebut juga qala rabbihkum bil haqq rabbana ar-rahman al-musta'an ala ma tasifun. Tuhan kami Ar-Rahman yang menolong di atas apa yang hampa perkatakan, hampa sifatkan. Sebab tu antara kata daripada musta'an maksudnya Allah a'an, Allah menolong. Sebab tu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, daripada kata yang sama, musta'an, nasta'in. Sebab tu para ulama tafsir sebut keindahan Fatihatul Kitab. Mula-mula kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, semua macam segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan alamin, sekalian alam. Maksudnya bukan satu alam, bukan alam manusia, alam apa saja, proton, neutron, apa lagi, semua alam Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang pengasih, yang penyayang. Maliki yaumiddin, raja pada hari kiamat. Malik, yang menguasai hari kiamat. Tapi tiba-tiba dia bawa kita main dekat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau, hanya engkau kami sembah, dan hanya engkau yang
kami pohon pertolongan. Tadi macam dia sebut, kita glorifykan Allah, kita besarkan Allah. Tiba-tiba dengan cepat ayat tu tiba-tiba terus seakan-akan dia berada di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu musta'an. Dan ini adalah sunnah. Apabila kita hadapi masalah, orang tuduh kita, orang kata benda tak baik pada kita, kita kata Allah musta'an. Allah musta'an ala ma tasifun, ataupun Allah musta'an. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Musa Al-Asy'ari, dia bagi tahu bahawasanya dia mari jumpa Nabi SAW, dia jaga Nabi SAW. Kemudian Uthman bin Affan masuk nak jumpa Nabi. Hadis ini panjang. Abu Bakar masuk, kemudian Umar masuk, Nabi izinkan. Kemudian masa Uthman masuk. Masa Uthman masuk, Nabi SAW kata, iftah lahu, buka pintu tu bagi dia boleh masuk. Masa tu Nabi SAW duduk di kebun, ada telaga. Nabi duduk bersendirian dengan tu, dan mereka minta nak masuk izin. Izinkan Abu Bakar, izinkan Umar, kemudian Uthman. Nabi kata iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu. Buka untuk dia pintu tu dan bagi khabar gembira kepadanya dengan syurga di atas musibah, di atas bala yang akan menimpa dia. Yang ini menimpa siapa? Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan dibunuh oleh pemberontak pada akhir pemerintahannya. Dan kemudian diberitahu pada Uthman. Abu Musa Asy'ari beritahu pada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman kata, alhamdulillah Allahu musta'an. Alhamdulillah Allahu musta'an. Allah sajalah yang tolong. Dan sunnah untuk seorang menyatakan Allah musta'an apabila mendengar berita-berita yang menyusahkan dia. Allah musta'an, Tuhan tolong. Nabi Ya'qub kata, Allahu musta'an ala ma tasifun, wallahu musta'an ala ma tasifun. Dan Allah musta'an, sebab tu kita sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW ajak dia berdoa selepas daripada salat, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i, di mana dia berdoa, Nabi ajak dia supaya dia doa lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni tu daripada musta'an. Musta'an tu daripada kata dasar yang sama. Tolong aku. Ya Allah, tolong aku. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala zikri. Tolong aku untuk ingatkan kau. Wa syukrik, untuk syukur kepadaku. Wa husna ibadati, dan buat ibadat yang baik itu. Ini musta'an merupakan antara nama Allah Azza wa Jal yang kita sebut tiap minggu. Kalau boleh salah satu nama Allah kita akan sebut. Mungkin ada orang tanya, nak baca berapa kali yang mai khasiat ni? Tu Ustaz TV3 kita tak sebut. Khasiat dan fadilat nama Allah semuanya ada fadilat, semua ada kelebihan. Allah kata walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah asmaul husna, doa dengan dia. Tapi Nabi tak pernah kata sebut hak ni 3 kali jadi macam ni, sebut yang ni 70 jadi macam ni. Sebut musta'an 15 kali menikah, sebut musta'an 20 kali dapat makan nasi. Tak ada. Dia tak sebut. Kita jangan mereka benda ni. Kalau ada orang tertentu dia kata dia sebut musta'an, Allah musta'an kata 70 kali, tiba-tiba Allah selesai masalah dia. Di atas beberapa sebab. Kemungkinan Allah suka. Pertama, memang Allah suka, Allah musta'an. Mungkin kerana sebab dia sebut tu terlalu banyak. Kemungkinan juga bila dia sebut tu, kerana dia sebut, masa dia sebut tu lahir daripada keikhlasan jiwa dan kesungguhan tadarru', menyerah diri pada Allah. Lalu Allah terima. Lalu dia duk sangka kena 70, tapi bukan kena 70, tapi kena tadarru' dia. Tadarru' dia. Kerana mentahdidkan bilangan mesti dengan nas. Kata saya, disiplinkan diri saya.
Kata satu orang kata, saya akan disiplin diri. Sehari saya tak mau kurang istighfar lebih daripada, tak mau kurang daripada 700 kali. Katakanlah ada hamba, tak apalah, entah buat, tak apa. Untuk diri entah. Entah tak boleh kata, korang pada 700 kalau hampa semua buat, tak jadi. 700 baru jadi. Tak boleh. Kita tak boleh. Untuk disiplin diri kita tak apa. Kita boleh disiplinkan diri kita. Tak ada masalah. Kerana kita tahu, kita tak mau kurangkan kualiti zikir kita. Tak apa. Tak ada masalah. Tapi kita jangan petua untuk orang. Hang jangan kurang. Ha? Kita sambung semula tentang hadis. Hadis ni panjang. Kita tanya. Hadis yang lepas dalam potongan yang lepas daripada hadis ni kita telah baca bahawasanya sehingga turunnya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dia turun di mana? Di mana? Di Syria. Di Dimashq. Dan bila dia turun, antara benda yang dia buat apa? Memerangi siapa? Memerangi Dajjal. Maksudnya Dajjal dengan Isa, siapa turun dulu? Dajjal mai dulu. Dan Isa datang untuk menghadapi Dajjal. Dajjal berapa lama? Dajjal 40 hari. Setahun sehari bagaikan sebulan sehari bagaikan seminggu, dan hari lain ka ayyamikum hadhihi, macam hari-hari yang ada sekarang lah. Dan kita telah syarahkan bab ini dan bagaimana fadilat mengetahui bab ini, mentakdirkan waktu, sehingga kita cerita naik ke angkasa dan seumpamanya, bagaimana menggunakan hadis Dajjal dalam mengukur waktu. Kemudian Dajjal datang 40 hari. Turunnya Isa. Isa berapa lama? Dalam hadis yang lain dia sebut Isa 40 tahun. Isa 40 tahun. Isa turun, pakaian Isa warna apa? Jubah apa? Mengaji lupa. Jubah apa? Jubah putih. Isa pakai jubah putih. Bila dia tunduk, turun apa? Bagaikan pemata kan? Dan nafas Isa sejauh mana? Sejauh mata dia memandang. Bila kena pada orang kafir memberi mudarat kepadanya, pada orang mukmin tidak memberi mudarat kepadanya. Dan Isa pergi kepada orang-orang yang tidak terpengaruh dengan Dajjal. Hadis ni dulu orang baca tak apa ada masalah. Tapi bila zaman jadi moden, zaman jadi ada penuh dengan teknologi ni, maka ramai tengok bunyi macam hadis-hadis Isa, Mahdi dan seumpamanya, kita akan baca nanti banyak. Macam guna balik peralatan hak lama. Dan sehingga ada sebahagian penganalisa berpendapat, ni pendapat nah tak ada, pada akhir zaman manusia kembali kepada macam zaman awal. Teknologi ni habis, tak ada macam yang filem orang putih macam Conan dan semuanya kan, yang bayang habislah semua teknologi musnah, tinggal manusia bertarung macam biasa balik. Macam itulah andaian sebahagian penganalisa. Nas tak ada, tapi Nas nampak macam dia guna peralatan lama. Dia guna peralatan lama. Dan kita akan tengok sebelum nak sebut sebelum ni, sebelum Isa datang, Dajjal datang. Riwayat-riwayat menunjukkan juga bahawasanya Mahdi dah ada dulu sebelum Isa. Mahdi datang, dan Mahdi akan datang membantu atau bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Dan Mahdi akan menjadi imam salat di Baitul Maqdis, dan Isa salat di belakang. Nabi Isa salat di belakang. Ini pada zaman yang akan datang. Okey, sebelum saya baca hadis tu, saya nak
nak sebut beberapa benda dalam hadis Muslim. Dan hadis Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari atau Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Hadis Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, Nabi SAW katanya, ittala'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakkar faqala ma tadhakkarun. Nabi mai kat kami duk bersembang, natadhakkar, sembang cerita tu. Nabi kata duk sembang, duk bercerita pasal apa? Qalu nadhkuru as-sa'ah, kami cerita pasal kiamat. Sahabat duduk sama mereka. Ni Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, bukan Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, sebahagian ahlu siyar menyatakan namanya Umayyah bin Asid Al-Ghifari. Tapi dia Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, ya sahabat yang lain. Ada beberapa hadis dia tak tahu banyak hadis dan ada beberapa hadis dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata nak duk sembang, tiba-tiba Nabi SAW, Nabi tanya, apa sembang apa? Kami sembang pasal akhir, pasal tentang kiamat. Baguslah, kita pun kena macam tu lah. Kadang-kadang sembang-sembang, tak apa sembang bab lain pun, tapi mau ada fakta sikit sembang. Kiamat ni dekat. Quran kata innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Depa tengok jauh, kami tengok dekat. Kiamat kita bila? Orang cerita pasal kiamatnya. Kiamat kita bila? Mati kita, kiamat kita. Kalau kiamat nak mai lagi 1000 tahun kita lambat ke kiamat. Tapi hang bukan nak mati lagi 1000 tahun. Kita nak mati lagi 2-3 hari lah belum pun boleh mati. Bila mati tak ada cerita apa, tanda kiamat semua tak ada, start perkiraan untuk kita. Tapi kiamat ni menarik, tajuk dia menarik. Kita yang rasa duduk akhir zaman 1400 tahun daripada Nabi SAW, kita rasa oi banyaklah tanda kiamat. Tanda kiamat, dan kita tertarik kalau orang nak cerita pasal tanda kiamat. Dia ada alamatul sughra, ada alamatul kubra, tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Setengah orang dia salah faham, dia ingat dia mai tanda-tanda kecil, habis tanda kecil baru mai tanda besar. Dia tak. Dia mungkin mai tanda besar, di celah tanda besar ada tanda kecil, di celah tanda besar ada tanda kecil. Tapi ada yang dikategorikan besar, ada yang dikategorikan kecil. Yang besar tu berarti semua orang akan terkena dan tahu tanda tu. Okey. Kata Nabi SAW, innaha lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehingga kamu melihat padanya 10 tanda. 10 tanda. Fadzakara dukhan. Fadzakara dukhan. Yang pertama Nabi sebut tentang dukhan. Dukhan adalah asap yang bila kena orang kafir mati, kena orang mukmin sebagian dia macam sesemang. Dukhan ni akan keluar, Quran sebut, yakni ijma' para ulama tentang tanda kiamat. Ada yang tidak ijma', ada yang ulama bincang tentangnya. Tanda kiamat yang pasti antaranya dukhan, keluarnya asap suh dunia ni. Wa idza waqa'al qaul alaihim akhrajna lahum dabah wa bidukhan mubin. Dukhan dengan dukhan yang nyata. Dukhan akan keluar sebagai tanda kiamat, di mana semua orang kafir akan memberi mudarat pada orang kafir dan tidak memberi mudarat kepada orang mukmin. Ni dukhan, asap. Cuma ulama khilaf. Ada yang kata asap tu dah keluar, yang mengenai kaum musyrikin masa perang dengan Nabi. Tetapi Al-Imam An-Nawawi dia kata tak, bukan yang tu. Walaupun ada qaul yang tu bukan. Dukhan hak ni hak kiamat ni dukhan besar. Bukan setakat kena Quraisy saja. Kemudian Nabi sebut wad dajjal, dan akan keluar dajjal. Dajjal hak kita cerita sekarang, yang Isa bunuh. Wad dabah, dan akan keluar dabah, binatang daripada bumi. Dabah ni binatang yang merayap. Yang ni binatang ni cakap dengan manusia.
Hak tadi hadis ayat Allah Azza wa Jal yang saya baca, wa idza waqa'al qaul alaihim akhrajna lahum dabbah minal ard. Bila sampai waktu dia, kami keluarkan dabbah. Dia ni boleh bercakap dengan manusia. Macam mana bentuk dabbah kita tak tahu. Asal dabbah ni binatang merayap, hak boleh bercakap manusia. Kena kat orang kafir di hidung ni sampai kena dapat tanda. Kharatimihim, bagi tanda di muka dia. Kira tak tahu apa banyak manusia yang dia pi. Kemudian mereka tumuk panjang sampai berketurunan, orang duk tengok tanda kena dengan dabbah. Dalam hadis kita. Yang ni nanti bila sampai bab dia kita akan cerita panjang juga. Wa tulu'us syam min maghribiha, dan keluarnya matahari daripada barat. Ni berapa dah? 4 kan? Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan datangnya Ya'juj dan Ma'juj yang sekejap kita akan cerita. Wa thalathata khusuf, dan 3 gempa. Khusuf ni apa? 3 gempa di sebelah timur, di sebelah barat, dan di Jaziratul Arab. Ini bukan gempa, apa nama? Gerhana. Di sebelah timur, di sebelah barat, dan Jaziratul Arab. Dan akhirnya ila narun takhruju minal Yaman tatrudun nasi ila mahsyarihim, dan yang akhir ialah api yang keluar daripada Yaman yang akan halau manusia semua pergi ke mahsyar. Yang ni yang diceritakan oleh Nabi, 10 tanda yang akan keluar. Yang ni mesti keluar sebelum berlakunya kiamat. Pasal ramai orang duk kalut nak kiamat-kiamat kan. Okey, kita sambung hadis. Fabainama huwa kadzalik, tatkala Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan demikian, maksudnya dia duk bagi tahu orang mukmin yang mana selamat daripada dajjal, dia puji mereka, bagi tahu kedudukan dan kemuliaan mereka di dalam syurga. Idz auha Allah taala ila Isa, maka Allah taala telah mewahyukan kepada Isa, inni qad akhrajtu ibadan li, aku telah mengeluarkan hamba-hamba aku. Hamba-hamba aku, la yadan li ahadin biqitalihim, tidak ada siapa yang dapat memerangi mereka. Hamba-hamba aku ni siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni pun hamba Tuhan juga. Tak ada kata Ya'juj dan Ma'juj bukan hamba Tuhan. Cuba ada ibadan li. Quran kadang-kadang ibadan li, hamba-hambaku, untuk aku. Maksudnya aku ciptakan mereka. Aku cipta. Tapi Quran bila nak sebut hamba yang baik, dia kata ibadi. Dia terus hamba-hamba untukku. Maksud mereka tu aku cipta. Tapi bila hamba Allah, ya ibadi, qul ibadi, hamba-hambaku, dia direct tu, bukan hamba-hamba padaku, tapi hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba, jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan diredai. Masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Ibadi, dia tak kata abdin li. Ibadi. Fi ibadi, dia tak kata ibadan li. Ibadi, dia terus anak pada ibadi, hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini di segi bahasa. Tapi bila dia sebut tentang hamba-hamba hak tak rupa bagus ni, ataupun dia tak sandak pada sifat, dia kata ibadan li, dia tak kata ibadi. Cuma sebab itu
kita disebut, bila kita nak sebut puji Tuhan, kita puji benda yang dia suka. Walaupun hak tak suka pun milik dia juga. Kita kata wahai Tuhan para nabi, dia suka. Kalau kita kata wahai Tuhan Firaun, betul, memang dia Tuhan Firaun pun. Tapi Firaun bukan makhluk yang dia suka. Memang betul. Kalau orang kata betul apa? Memang betul. Kalau orang doa kata wahai Tuhan khinzir, betul. Memang dia yang menciptakan khinzir. Wahai pencipta khinzir, betul. Tapi itu bukan benda yang menyebabkan dia sayang dengan doa tu. Dia sayang. Tu macam saya sebut dulu apa? Hak Arkam apa nama tu? Hak kena tangkap ni. Nabi apa seks Nabi ni? Apa kempen, apa seks? Tapi dia jadikan Nabi tu simbol seks apa? Memang satu sudut Nabi insan dan dia melakukan hubungan seks dengan isteri dia, betul. Tapi pasal apa bab tu yang Nabi jadi tajuk? Kerana walaupun benar, tapi ia bukan sesuatu yang menarik. Ia bukan sesuatu yang menarik. La yadan li ahadin biqitalihim, tak ada tangan. Ni Arab kata la yadan li, maksud la qudrata li. Tak ada tangan hak boleh lawan depa. Maksudnya tak ada siapa boleh lawan Ya'juj dan Ma'juj ni. Ya'juj dan Ma'juj. Kita baca Ya'juj dan Ma'juj pertama kita jumpa di mana? Dalam surah apa? Suratul Kahf. Allah Azza wa Jal sebut tentang Zulqarnain. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna an yafqahuna qawla. Sehingga apabila Zulqarnain sampai baina saddain, antara dua sad ni dua tebing, wajada min dunihima qauman, dia dapati satu kaum, antaranya la yakaduna yafqahuna qawla, yang hampir tak boleh faham orang cakap apa. Mereka ni duduk kat tempat Ya'juj dan Ma'juj. Tak mana Ya'juj dan Ma'juj awal ni. Sebahagian Quran tak sebut spesifik tak mana. Tapi sebahagian para pengkaji kata di Armenia. Sebahagian kata di timur Turki. Ni masa zaman Zulqarnain jumpa. Ini andaian mereka lah. Andaian mereka. Ya'juj dan Ma'juj ni macam orang lah juga. Bukan kata dia ni mai telinga lapan ke apa tak. Dia macam orang lah. Ya'juj dan Ma'juj. Qalu ya Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fa hal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dalam surah Al-Kahf. Mereka kata wahai Zulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj merosakkan bumi. Boleh tak kami bagi tribute, kami bagi kepada hang, fahal naj'alu laka kharjan, boleh tak kami bagi sikit habuan ke hang, tolonglah ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, supaya kau bina benteng antara kami dan dia, kami dan mereka, dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ni pertolongan orang yang pertama tolong halang Ya'juj dan Ma'juj siapa dah? Zulqarnain. Adakah Zulqarnain itu Alexander the Great? Tak ada. Kita tak tahu. Nampak macam ada kehebatan, tapi tidak ada bukti yang menunjukkan mereka sama. Zulqarnain asalnya seorang yang mempunyai dua tanduk, qarnain. Mungkin pasal dia pakai topi tu. Qala ma makkanni fihi rabbi khairan fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Apa yang Tuhan bagi kepada aku lebih baik lagi dah. Hampa tak payah dok bayar apa lah kat aku, kata Zulkarnain. Tolong aku dengan tenaga hampa supaya aku dapat jadikan benteng antara hampa dengan mereka. Sehinggalah ayat tu panjang kalau kita nak uraikan, sehinggalah Zulkarnain bina dengan ambil besi dan buat binaan dan letakkan tembaga, dan sehingga Ya'juj dan Ma'juj
tak boleh keluar. Sehinggalah Zulkarnain kata bila datanglah janji Tuhan, mereka akan keluar. Mereka akan keluar pada tanda-tanda kiamat. Mereka akan keluar tanda-tanda kiamat. Okey. Kata Allah pada Isa, "Faharriz ibadi ila tur." Bawa kepung, harriz ni kepung, dhammhum, kepung depa. Bawa ke bukit Tur. Siapa ni yang Nabi Isa nak bawa pergi bukit Tur ni? Orang yang mana selamat daripada fitnah Dajjal. Ingat tak yang hak mana ikut geng Dajjal? Habislah. Isa mari selamatkan geng yang sama dengan dia. Yang mana mereka ni mukmin. Mereka tak terpengaruh dengan Dajjal. Isa bawa mereka. Allah suruh Isa selamatkan mereka, bawa ke bukit Tur. Selamatkan daripada serangan siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Serangan Ya'juj dan Ma'juj. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian Allah menghantar Ya'juj dan Ma'juj. Kita kata Allah hantar kita mai, Allah hantar dia pi, Allah. Maksudnya semua benda itu berlaku dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita dah sebut dulu supaya kita dapat bezakan yang mana Allah izin bukan mesti Allah redha. Yang mana dia redha belum tentu dia diizin. Allah izinkan Fir'aun nak lawan Musa, dia izinkan. Kalau dia tak izin, Fir'aun bukan kata nak lawan, nak bangkit daripada tempat duduk dia pun tak boleh. Semua benda dalam berlaku ini tidak akan berlaku melainkan la haula wala quwata illa billah. Illa billah. Semuanya dengan izin Allah. Cuma yang Allah izin bukan berarti Allah redha. Bila dia kata Allah hantar, bukan maksud Allah suka Ya'juj dan Ma'juj buat macam tu. Maksud dia izinkan hal itu berlaku. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka daripada semua tempat tinggi turun ke bawah. Ya'juj dan Ma'juj. Fayamurru awailihim ala Buhairat Tabariyah fayashrabun ma fiha. Maka jalanlah geng-geng awal Ya'juj dan Ma'juj ni lalu di Tasik Tabari. Tasik Tabari ni asal duduk dalam Palestin dan sekarang duduk dalam Israel lah. Sekarang duduk dalam Israel. Dan kalau kita ingat hadis tentang Dajjal, Tamim Ad-Dari juga dia sebut tentang Tasik Tabari. Dajjal akan cerita tentang Tasik Tabari. Nanti ayat dia akan mula kering. La Tasik ini ada di dalam Israel lah. Tasik Tabari. Geng-geng Ya'juj dan Ma'juj yang mai awal, depa tibai habis hayat Tasik Tabari. Sekarang ni Tasik Tabari ni rasa antara sumber mata air Israel. Sumber mata air Israel. Geng-geng Ya'juj dan Ma'juj ni maka minum, fayashrabuna ma fiha, maka minum daripada air daripada Tasik Tabari. Wa yamurru akhiruhum fayaqul laqad kana bi hadhi marrama. Yang last mai kata, "Oi, itu ada ayat sini." Tak ada. Cerah bagi yang awal minum. Banyaklah Ya'juj Ma'juj tu. Habis air tu, minum hasil Tasik tu habis. Minum Ya'juj dan Ma'juj. Ramailah jumlah mereka. Wa yuhsara nabiyullah Isa bin Maryam wa ashabuhu hatta yakuna ra'sa thawr li ahadihim khairan min 100 dinar li ahadikumul yawm. Maka Nabi Isa dan sahabat-sahabat dia orang Islam semua tak boleh pergi mana. Duk terkepung di atas bukit. Makanan jadi payah nak cerita sehingga kepala lembu lebih mahal daripada kepala seseorang kamu sekarang ini. 100 dinar lebih mahal, kata Nabi. Nabi nak gambarkan maksudnya kepala lembu lagi mahal daripada kepala orang. Maksudnya orang pun susahlah nak sembelih lembu pun. Nak dapat daging. Sebab kelaparan lah. Kerana tak boleh nak turun ke bawah. Kerana bawah diancam oleh apa? Ya'juj dan Ma'juj.
Bawah diancam oleh Ya'juj dan Ma'juj. Fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ila Allah. Kemudian Nabi Isa dan semua orang pun berdoa, tadarru' kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tolonglah macam mana nak menghapuskan Ya'juj dan Ma'juj. Fayursilullahu alaihim an-naghfa fi riqabihim. Allah Ta'ala pun menghantar an-naghfa di tengkuk mereka. Asalnya an-naghf dalam bahasa Arab ialah ulat yang ada di tengkuk unta ataupun di tengkuk binatang ternakan. Dia panggil naghf. Hadis ni kata Allah Ta'ala hantar ulat tu lah duduk di tengkuk Ya'juj dan Ma'juj. Dia kena penyakit lah di tengkuk dia apa? Fayusbihuna farsa ka mauti nafsin wahidah. Habis ditimpa kematian bagaikan satu nyawa. Maksudnya serentak mati habis. Orang Kedah kata serentak mampus habis Ya'juj Ma'juj. Serentak habis, musnah mati Ya'juj dan Ma'juj. Summa yahbitu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ilal ard. Kemudian Nabi Allah Isa dan sahabat-sahabat semua hak duduk atas bukit turun ke atas muka bumi. Turun daripada bukit turun ke bawah. Fala yajiduna fil ard mawdi'an shibrin illa mala'uhu zahamahum wa natanuhum. Tak ada sejengkai pun, mereka dapati tak ada sejengkai pun di atas muka bumi, melainkan dipenuhi dengan mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan bau busuk Ya'juj dan Ma'juj. Kacau. Tuan-tuan nak tunggu zaman sampai ni? Tak apalah, kita hampa pilu pelan-pelan, kita mati dulu tak apa. Fayursilullah fayarghabu Nabiyullah Isa wa ashabuhu ila Allah. Maka Nabi Isa dan sahabat-sahabat dia sekali lagi bermunajat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fayursilullahu tayran ka'anaqil bukht. Lalu Allah Ta'ala hantar burung yang tengkoknya seperti burung yang seperti tengkok unta. Besar, macam panjang tengkok burung macam unta. Tuan-tuan, sebahagian tuan-tuan tengok filem-filem yang barat kan, dia tengok bila zaman musnah ada burung besar kan, ada binatang orang tunggang. Sebahagian itu tak ada dalam nas, tapi sebahagian tu mereka ambil di dalam kitab-kitab Yahudi. Pasal Yahudi juga ada cerita-cerita tentang akhir zaman ni. Sebahagian ada dalam nas, sebahagian tidak ada dalam nas. Contohnya dalam buku Yahudi kan cerita tentang peperangan besar yang akan membabitkan, yang akan memusnahkan dunia, yang dianggap perang dunia ketiga, yang dia akan memusnahkan semua persenjataan dunia ni. Dan kita akan tengok banyak tulisan-tulisan sehingga tokoh-tokoh barat pun tulis tentang peperangan yang akan berlaku ni akan memusnahkan semua. Kerana macam teknologi moden, macam internet, kalau dia tak berfungsi ya, dia kena virus, semua teknologi lain jam, tak boleh buat apa, tak boleh berfungsi. Jadi semua teknologi yang ada membabitkan internet, tak lagi mungkin kereta semua berjalan dengan teknologi, semua dikontrol dengan ni, kita pakai GPS apa semua. Bila benda ni musnah, semua peralatan tak berfungsi. Umpamanya lah, bukan itu adalah nas, umpama. Ini yang mereka andaikan. Dan kita tengok kadang-kadang cerita-cerita bila dunia musnah, orang naik binatang tengkok burung besar ada sayap. Perkara itu dari segi hadis mereka mungkin ambil daripada riwayat-riwayat berbagai, daripada termasuk daripada Yahudi. Tapi dari segi hadis-hadis yang ada dalam nas Islam sendiri bukan pelik. Macam cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, Nabi SAW kata burung yang tengkok dia macam dengan tengkok unta.
Kita kata pelik tak ada mana ada burung jenis tu. Tak usah kata benda ketentuan Allah Azza wa Jalla. Bila dia mai, benda berlaku. Kita kata kita beriman dengan Rasulullah, kata kita tak nampak dia, benda ni kita tak nampak. Nak cerita macam mana detail pun kita tak tahu. Bahan yang ada kat kita dengan kadar ini saja. Macam mana dia yang real benda tu berlaku, Wallahu ta'ala alam. Tak payahlah buat macam orang di Kelang pergi bina bahtera Nabi Nuh. Kononnya nak belayak kemat nak mai. Tak payahlah buat macam Syahriar Arkam pergi buat bah. Kononnya nak sambut Imam Mahdi. Duk merepet macam tu. Kita percaya benda ni mai. Dia bukan suruh kita pergi sedia bah ke pergi cari tali nak tambat burung tu kan, tak ada. Dia cerita benda tu nak mai. Yang dia suruh kita jangan terpengaruh dengan Dajjal. Dan dia suruh kita minta doa. Sebenarnya kalau Dajjal mai, kita jangan terpengaruh. Kalau Dajjal tak mai pun, anak-anak Dajjal kecil-kecil ada ni pun jangan kita terpengaruh. Nah, jangan kita terpengaruh. Fatahmiluhum fatatrahuhum haitsu syaa Allah, dan kemudian burung-burung ni pun ambil bangkai-bangkai ataupun mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan mencampakkan mereka di mana yang mereka mau, di mana saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yani burung-burung ni ambillah bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Dan hadis ni bersambung lagi pada, insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Saya banyak tak ingat tau. Wallahu taala alam. Ada soalan? Panjang hadis ni. Assalamualaikum. Bila Isa datang, Isa akan memakmurkan bumi dengan keadilan pemerintahan. Pemerintahan yang adil. Isa dalam hadis. Dan orang-orang yang beriman akan kenal Isa. Allah Ta'ala tak zalim hamba dah. Kita ni kadang-kadang mungkin seorang aku risau Nabi Isa mai suku aku tak kenal ya. Kita tak payah pikir. Sebab dia peraturan Tuhan lah dalam dunia ni. Man jahada fina lanahdiyannahu subulana. Siapa bersungguh-sungguh pada kami, yakni nak dapatkan jalan kami tunjukkan pada dia jalan kami. Siapa bersungguh-sungguh pada kami, mau ke Allah, Allah tunjuk jalan. Tak ada orang yang ikhlas hatinya nak cari Tuhan dengan sejujur-jujurnya, tiba-tiba Tuhan sesatkan dia lagi, sesatkan dia, tak ada. Melainkan terselit dalam hati dia, dia tak mau hidayah. Kalaulah ditakdirkan dia memang mencari Tuhan, sungguh-sungguh nak cari kebenaran, dia tak pernah menjual kebenaran, mati dalam keadaan dia tak sempat berjumpa dengan kebenaran, tempat dia tetap di dalam syurga. Macam dengan hadis lelaki yang bunuh 99 orang. Bila dia mati, malaikat kata nak masuk satu nak bubuh neraka, satu nak bubuh syurga. Allah Ta'ala saja buat kisah supaya hukum dia di pihak masuk syurga. Niat yang baik, siapa yang cari Tuhan, dia jumpa Tuhan. Sekalipun dia jauh, dia akan jumpa Tuhan. Salman Al-Farisi daripada Furs, daripada Parsi, dia mai sehingga jumpa Nabi SAW di Madinah. Siapa yang nak hidayah Tuhan bagi. Dan kalau kita teliti kehidupan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita oleh orang yang ingin hidayah. Bagaimana kita boleh sampai ke dataran hidayah, sehingga kita mencari yang benar, mencari nas yang benar, mencari dalil Quran yang benar, ingin mengamalkan sunnah yang benar. Semuanya dengan penuh keajaiban. Tapi terselit dalam hidup kita, insya-Allah kita nak hak betul. Tapi kalau orang hak tak nak hak betul, walaupun dia bergelumang di tepi kiri kanan hidup dia penuh dengan kitab, dan duduk di tengah-tengah pondok ataupun tengah pengajian, dia tak jumpa hak betul kerana ego dan kesombongan dia. Siapa yang nak yang betul, Tuhan tunjuk pada. Tak ada.
Tuhan nak buat macam mana dia ni mau belah benar tapi Tuhan bagi sesat juga. Tak ada. Amallahu bizallamin lil abid. Tuhan tak zalim hamba-hamba dia. Bagaimanakah taatan anak-anak kepada ibu bapa yang telah kembali ke rahmatullah? Nabi SAW ajar antaranya iaitu kita berbuat baik kepada orang yang dulu ada hubungan baik dengan ibu bapa kita. Kita sambung hubungan baik itu. Termasuk di samping kita berdoa kepada dia. Yang Quran suruh berdoa kepada semua kaum muslimin. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian menyatakan, wahai Tuhan kami, ampunlah kami dan orang-orang yang mendahului kami di dalam iman. Kita doa. Kita juga boleh bersedekah untuk mereka. Dalam hadis yang kita baca tentang Ubadah, Sa'ad bin Ubadah yang menyatakan yang bertanya Nabi SAW tentang ibu dia meninggal, wa kuntu ghaiban anha, dan aku tidak ada bersama dengan ibuku, boleh tak aku bersedekah untuk dia? Nabi kata na'am, ya, dia boleh sedekah. Jadi kita boleh bagi kata RM1,000 orang nak untuk anak yatim, kita niat pahala diberi pada ibu kita, boleh. Adalah nas sahih al-Bukhari. Yang lain, kita buat baik kepada orang yang mak bapak kita suka masa dia hidup dulu. Kita buat baik. Sehingga orang tengok Abdullah ibn Umar, apabila dia buat baik kepada Badawi. Badawi ni, Badawi padang pasir, biasalah depa kira kita orang darat. Bila Ibn Umar sembang dia, adakah engkau orang yang baru berjumpa dengan Umar dulu? Ya. Dia kata, Ibn Umar muliakan dia, bagi serban Ibn Umar kat dia. Lepas tu bukan bagi serban, bagi lagi kuda Ibn Umar kat dia. Orang kata Ibn Umar, kat Badui ni bagi sikit-sikit okey lah, ada ni banyak lah bagi. Dia kata tak, dia dulu baik dengan Umar, suka Umar baik dengan dia. Jadi dia buat baik kerana Nabi SAW suruh buat baik dengan orang yang bolehkah menyebut madad ya Rasulullah? Madad Allah Ta'ala, madad maksud yang memberikan pertolongan wahai Rasulullah. Kita tak sebut. Kita yang memberi pertolongan Allah Ta'ala. Allahul Musta'an. Allah yang memberi pertolongan. Ya madad ni biasanya kadang-kadang Syiah sebut ya madad. Orang-orang tarekat yang gulu, mereka panggil Abdul Qadir Al-Jalani sebagai Ghaus, ya Ghaus. Ghaus maksud yang tolong, yang bagi tolong. Kerana ada cerita khurafat kononnya satu orang di India. India ni suka cerita khurafat. Satu orang di India konon nak kena rogol, bukan panggil ya Allah, panggil ya Ghaus, panggil Abdul Qadir Jalani. Kononnya Syekh Abdul Qadir Jalani, kononnya baling kasut dia daripada Baghdad, kena kawan nak rogol tu di India. Cerita. Sejak tu dia pun tak panggil Allah Ta'ala dah, duk panggil ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi kata kepada Ibn Abbas, Nabi ajak dia, bila kamu minta tolonglah pada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Bukan nasta'in iyyaka, na'buduka wa nasta'inuk. Kami sembah engkau dan kami minta tolong dengan engkau. Tak. Dia tak iyyaka, maksudnya hanya engkau. Iya tu engkau sahaja yang kami sembah, engkau sahaja yang kami minta tolong. Sebab tu Allah Azza wa Jal, di mana saja tempat-tempat yang menzahirkan kekuasaan yang luar biasa, bimbang orang sandak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebab tu dalam Isra umpamanya Allah kata subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan, maha suci dia yang menjalankan bi'abdihi, hambanya. Supaya kita tahu yang menjalankan itu Tuhan subhana, bukan asra bi Muhammadin.
Bukan asra bi rasulihi, bukan yang menjalankan Muhammad, bukan yang menjalankan rasulnya. Asra bi nabihi, yang menjalankan nabinya. Semuanya benar. Tapi Allah nak letakkan makam, keadaan supaya kita penuh kesedaran. Subhanallazi asra bi 'abdihi, maha suci dia yang menjalankan hambanya. Artinya Muhammad tak boleh jalan, yang menjalan dia hamba, yang menjalankannya maha suci dia. So bila tengok peristiwa Isra dan Mi'raj sangat ajaib. Bagaimana dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1000 kilometer lebih. Maka jangan kau kagum pada Muhammad, kau kagum pada subhanallazi asra. Karena Muhammad bi'abdihi, hamba, yang menjalankan Tuhan. Sebab tu bila orang challenge Nabi SAW, wa qalu lan nu'mina laka tafjura lana minal ardi yanbu'a, kami tak akan beriman sehingga kau keluarkan di tengah-tengah Mekah ni air. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjiral anhara khilalaha tafjira, ataupun kau ada kebun-kebun anggur dan kurma yang mana sungai mengalir di tengah. Dia challenge Nabi suruh buat benda pelik-pelik. Allah Ta'ala tak kata kamu tunggu aku akan, katalah wahai Muhammad, tunggu aku akan buat. Banyak benda mereka challenge Nabi, panjang ayat tu, walan nu'mina liruqika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, kami tak akan beriman sehingga kamu naik ke langit, kamu bawa turun kitab yang kami nampak, kami boleh baca. Challenge benda-benda. Au ta'tiya billahi wa malaikati qabila, bawa Allah dengan malaikat mai. Challenge Nabi. Allah tak kata wahai Muhammad bagi tahu tunggu sagi kita mai. Supaya bukan tak boleh, Allah boleh buat. Tapi Allah nak bagi tahu ini, qul subhana fahal ana illa basharan rasulah, katakanlah aku ini tidak lain melainkan seorang manusia yang telah menjadi rasul. Yang ni aku tak boleh buat, yang apa challenge ni aku tak boleh buat, sebab aku manusia. Yang pelik, yang lain aku berdampak, aku rasul. Bukan kerana aku Superman ke apa, aku rasul. Wahal ana illa basyarar rasulah, aku tidak lain melainkan bashar yang telah menjadi rasul, yang diutuskan Tuhan. Sebab itu akidah orang Islam, tak ada orang Islam yang minta wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolonglah sembuhkan anak saya, melainkan dia menjadi syirik. Melainkan dia menjadi syirik. Vaksin di Malaysia tidak mempunyai halal jakim. Namun fatwa kebangsaan mengharuskan ambil vaksin. Namun ada setengah masyarakat menolak vaksin secara total kerana meragui kandungan vaksin. Vaksin itu tentang apa? Makan, cucuk. Sebahagian para sarjana membezakan antara makan dengan cucuk. Kedua, dunia Islam ni, kelemahan kita patut produce lah yang halal. Itu satu benda yang bagus lah kalau kita boleh buat. Tapi bila kita tak boleh buat, penyakit bila dia sampai kepada peringkat sakit dan manusia memerlukan ubat, dia boleh mengubat dengan benda yang sakit. Walaupun ada khilaf ulama kenapa Nabi membenarkan meminum air kencing unta. Sebahagian mereka kata dia tak termasuklah najis kerana, tapi sebahagian para ulama menyebut kerana disebabkan ia dalam keadaan ubat yang terpaksa, itu je pilihan, dibenarkan. Itu sebahagian pendapat para sarjana. Kerana Nabi benarkan minum kencing unta dalam hadis Bukhari. Vaksin halal ni apa yang saya bagi kaedah senang. Apa yang jakim cop halal, kita yakin memang halal lah. Apa yang jakim tak cop halal, belum tentu haram. Yang tu ya. Tuan-tuan faham maksudnya? Tuan-tuan pergi kedai bangsan tepi ni, tak ada cop jakim, tapi halal kot sangat, insyaAllah. Tuan-tuan pergi kedai depan tu pun tak ada cop jakim, tapi halal lah. Bila kita tengok satu orang Muslim masak di kedai, kita tengok dia Muslim, kita kata, Assalamualaikum, Tuan Haji, tanya sikit ni, ayam hari ni sembelih ke tak? Jangan duk tanya. Agama tak suruh buat tatabuk bodoh macam tu.
Agama tak suruh. Agama tak suruh. Dan Nabi tak benarkan. Kita sangka dia Muslim, kita sangka halal. Hatta orang masuk Islam, baru masuk Islam, buat mari daging pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat heran, masa bila depa sembelih depa ni baru masuk Islam Nabi kata pada para sahabat, samullah wa kulu. Bismillah, makan. Bismillah dan makan. Tuhan cipta benda atas muka bumi ni, dia nak bagi kita makan. Mana yang zahir jelas haram, jangan makan. Tapi benda yang nampak belah halal, makan. Ada orang dia sensitif, dia tak mau. Tak mau, entah tak usah makan. Entah tak boleh haramkan orang makan. Sehingga para ulama khilaf binatang yang binatang yang Muslim sembelih tak bismillah, khilaf. Ada kata dalam mazhab Syafi'i, dia menyatakan sunnah bismillah, sunat bismillah. Maksudnya kalau tidak bismillah, entah Muslim sah makanan tu, tapi entah telah meninggalkan nama Allah, tidak bagus. Sebahagian para ulama menyatakan disyaratkan bismillah. Sebahagian menyatakan kalau lupa tak apa, kalau sengaja tinggal tak boleh. Dan ada para ulama yang menyatakan selagi binatang tidak disembelih untuk berhala, halal dimakan. Punya luas bab ni. Punya luas bab ni. Saya baru ni dengan Ustaz Rashid. Kami sampai ke Mekah, naik driver orang Sudan. Jadi dah sembang panjang orang Sudan. Ini Sudan. Kami sajalah duk ajuk bahasa Sudan ni. Kami saja orang Sudan ni dia suka qaf, dia sebut ra. Jadi saya seronok duk ajuk-ajuk dia, kita cakap cara dia. Dia kata ni di Sudan ni hangpa makan buaya lah. Oh, dia kata memang, tapi aku tak makan. Tapi ramai orang makan, banyak orang makan. Makan buaya. Dan khilaf buaya ni pun. Tuan-tuan tak mau makan, tak usah makan. Tapi kalau lelaki buaya, jangan makan lah. Bila benda yang, ada benda yang sepakat haram. Khinzir, haram. Haram. Anjing, boleh kata haram, sepakat, boleh kata sepakatlah, kecuali itu pun tidak ijma' sebab Imam Malik tidak mengharamkan daging anjing dalam mazhabnya. Binatang-binatang yang lain, bangkai haram, ini sepakat haram. Kemudian khilaf para ulama ada benda yang dianggap istihalah, benda yang telah bertukar proses. Contoh, tai ayam halal ke haram? Ha? Ramai duk fikir halal haram tai ayam. Teruk betul. Haram lah dengan balik kuliah. Dia berkata tai ayam boleh makan lah. Tai itik di Kelantan memang boleh makan lah. Tu cerita lain. Tu kuih tai itik Kelantan. Tapi tai ayam bila diletakkan di pokok pisang ataupun di kebun, di sayur, lama kelamaan pokok tu membesar jadi buah pisang. Adakah buah pisang itu dianggap buah pisang tai ayam? Tak. Dia sudah bertukar. Dia dah bukan tai ayam, bukan buah pisang. Duk buah tai ayam dah. Jadi kita tak boleh kata aku tak makan pisang tu, baju tai ayam. Nah, boleh makan. Dia panggil dia telah berubah sifatnya, berubah sifat. Apabila sesuatu berubah sifat dan tidak mengekalkan sifat yang lama, seperti mana arak yang telah berubah menjadi cuka, adakah dia masih lagi dalam haram ataupun tidak? Bila dia ubah sifat, dia tak haram. Tapi macam mana proses istihalah tu? Kadang-kadang ada khilaf. Contoh, orang masak kek kan, dia masukkan sebahagian alkohol dalam kek. Tapi bila dia masak, benda tu tak ada. Entah tak kata makan sepotong kek, jalan 2 tapak ke belakang, 3 tapak ke belakang, ada. Tak ada kesan. Kesan tu tak ada, kerana dia haram bila dia mampu.
Orang masak kuk tu kan ada bubuh naik api tu kan. Khilaf. Kalau ada kesan di situ yang menyebabkan dia mabuk, dia haramkan. Sebahagian kata tak, kerana benda tu najis, jadi makanan tu jadi najis. Dan kita kena tahu, bukan semua ulama yang menganggap arak itu najis. Arak tu memang haram, tapi bukan semua yang anggap najis. Khilaf, benda tu khilaf di kalangan para. Sebab tuan-tuan nak kena faham, ini satu bab yang besar dalam masalah ni. Kalau kita tengok ada orang pendapat begini, kita tak payah balah benda ni. Sebab adakah semua benda yang kita makan memudaratkan kita itu najis? Tak semesti. Tuan-tuan tiba-tiba makan satu pokok buah di hutan jadi mabuk, mabuk. Tapi adakah dia najis? Daun popi, daun apa? Ganja. Dia pokok. Tuan-tuan semayang ambil 10 daun bubuh dalam poket. Semayang. Sah ataupun tidak? Tapi daun tu mabuk tak? Dia najis ke tidak? Bukan semesti yang mabuk itu jadi najis. Bukan semua yang haram itu najis. Mas haram bagi lelaki tapi tak najis. Maka kalau lelaki salat pakai mas, salatnya sah, pakai mas itu haram. Maka ini satu bab yang para ulama khilaf. Maka jakim ke mana-mana, kadang-kadang mereka mengambil satu pandangan. Tak apalah, itu salah satu pandangan. Tapi kalau kita pergi ke Eropah, Majlis Fatwa Eropah, dia mempunyai pandangan yang berbeza tentang berapa banyak benda-benda produk ni. Sebab tu kita jangan heran, kita tengok dalam web Majlis Fatwa Eropah, pandangan dia macam lain. Saya pernah ikut rombongan Malaysia, cerita tak bagus ya. Pergi ke New Zealand untuk urusan halal, sertifikat halal untuk sembelih. Farm di New Zealand tu lembu hebat tuan-tuan. Bersih lah, boleh tidur ladang dia luas. Lembu lebih banyak pada orang dia bang. Bersih. Kita malu lah masuk bersih. Tempat sembelih kita jenis tutup hidung pi. Saya pergi tempat sembelih di India. Allah, bukan pi, lintas kat tepi. Busuk tak sangka. Dekat dengan Dearborn. Maulana Qasim Nanatawi, saya pergi tempat dia. Ini cukup bersih. Kita pergi kemudian bincang. Rombongan mereka tu, bila kita bincang, farm di sana tu heran dengan Malaysia. Yang hebatnya kita. Arab mai kata halal, Kuwait mai kata halal, Saudi mai kata halal. Iran tu, hak Syiah tu, pening gelong-gelok tu pun kata halal. Cuma dia minta supaya sembelih harap adab ke kiblat. Mai Malaysia tak halal. Kira hebat. Nak cerita panjang ya. Jadi artinya apa yang tak diluluskan oleh halal Malaysia belum tentulah tak halal. Tapi apa yang dia kata halal, kita yakin memang halal. Jadi kalau kita nak makan benda yang confirm halal, kita pergi tengok cop jakim tu, baguslah kita kalau tengok cop jakim kita pakailah, pasal kita tak ada mama. Untuk kita elok nak makan yang haram, tengok ada cop makan. Itu bagus, langkah yang baik. Saya pun buat benda yang sama. Dia tengok ada cop halal, ambil lah. Itu pasal benda ada cop. And satu sudut lagi kita tunjuk kita punya siadah. Maksudnya kita adalah kita pembeli. Kan? Kerana kita purchasing power, kita kuasa membeli ada kat kita. Jadi kalau hangpa nak menjual barang, kita respect kuasa umat Islam. Pasal umat Islam duit ada, dia membeli banyak, so hangpa pastikan hangpa produce benda yang sama macam kandak market pasaran orang Islam. Di sudut tu bagus ya. Walaupun saya dari dulu kata di Malaysia patutnya bukan cop halal, patut cop haram. Patut cop haram, bukan cop halal. Ini berapa kali saya kata. Cop haram. Hangpa buat macam mana bagi haram? Siapa yang jual benda haram, tak letakkan cop haram, dia diambil tindakan. Kalau jual benda halal, tak apa. Sebab ini negara orang Islam, tak patut kira semuanya halal. Kita cop yang sikit yang haram. Maka tak akan ada orang buat cop haram palsu. Bodoh benar, aku saja cop tak gelambang haram kedai aku. Bahlul tu kalau nak buat dia punya pasal lah kan. Kalau dia nak buat bubuh kedai dia,
satu cop haram untuk kedai dia. Dia punya hal lah. Tapi sepatutnya bila dia jual haram, macam kita pergi ke sebahagian supermarket besar, non halal dia tulis kan. Jadi orang tahu. Yang lain tu consider halal lah. Pasal kita kalau di negeri kafir, tak apalah. Ini negeri orang Islam, masuk rumah orang Islam everything halal. Semua patut halal. So tak ada orang exploit benda ni. Jual cop halal lah, macam-macam. Tak ada. Siapa yang jual benda yang tak halal dapat detect, buat undang-undang, dia ambil tindakan. So siapa nak buat yang haram, cop. Yang lain benda tu kita consider halal. Kalau nak tunggu cop halal baru boleh makan, nak keluar fatwa macam tu, kalau orang nak keluar rosak kedai-kedai kat kampung ni bukan ada cop halal pun. Nak pergi makan, Assalamualaikum makcik, nak makan apa? Makcik cop halal mana? Cop halal apa pula makcik ni pakai tudung orang kata. Tak boleh makcik, tak kira halal, kena bocok dulu. Kacau dah. Makcik tu pi dulu isi borang dulu, isi mai panggil depa mai makmal bawa lok makcik ni masuk. Panjang cerita lah. Panjang cerita. Halal lah, halal. Dapur kita pun tak ada cop, halal. So jangan jadi berbetul sikit wayar kepala. Salam, Ustaz Don cakap. Ustaz Don siapa pula ni? Tak apalah Ustaz Don tu pergi kedai. Tapi kalau kita nak solat tapi sakit tak mampu untuk berdiri, kita wajib berdiri ketika takbir. Kita juga perlu mengupah orang untuk memapah kita ketika takbir. Ini tak pernah ada dalam nas. Nabi kata berdiri apabila tak mampu, fa in lam tastati' fa qa'idan, maka duduk. Pakai Nabi. Tak payah pakai ni apa yes don't, tak payah. Pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau macam mana kalau orang nak sembahyang seorang-seorang, siapa nak papah dia? Kan? Tak nak. Idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu benda, datangilah dengan kadar yang kamu mampu. Jadi kita pakai hadis, jangan pakai siapa-siapa duk pergi merepek apa, jangan duk pakai. Kadang-kadang orang ni dia masuk macam ni, dia merepek. Bila dia merepek kacau, hadis-hadis tak sahih, jangan duk baca. Nabi terkejut dengan malaikat apa Nabi terkejut dengan jin ifrit sampai terkoyak seluar, kacau. Dia ingat apa? Dia ingat Nabi lebay kampung dia ke apa? Macam-macam orang kadang-kadang, macam-macam cerita-cerita dia keluarkan. Imam Malik cakap dalam Muwatta' tak ada doa sampai iqamat. Ini benda khilaf di kalangan ulama. Aqamaha wa adamaha Allah, sebahagiannya riwayat itu ada yang mendhaifkan. Sebahagian kata lepas iqamat terus didirikan salat. Khilaf lah, kerana riwayat ada yang mendhaifkan riwayat doa itu. Kenapa semua kisah Nabi serta Rasul berkisah Asia Barat? Adakah kawasan lain yang bermula daripada Nabi Adam sehingga Nabi Isa? Asia Barat agak signifikan kerana banyak civilization, tamadun bermula di situ. Namun begitu, Quran dan Sunnah tidak pernah menyatakan semua para Nabi hanya tertumpu di sana. Sebahagian para Nabi naqussu alaika, sebahagian para Nabi Allah Ta'ala cerita pada Rasulullah, sebahagian tak diceritakan. Tapi Allah telah buat kaedah. Walaqad ba'athna likulli ummatin rasulah. Aku telah hantar bagi setiap umat itu rasul. Maka bila ada umat, ada rasul. Ada umat, ada rasul. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi. Ada soalan? Soalan ni tak ada. Tangguhlah minggu depan untuk kepada sebahagian kawan-kawan kita yang tahan oleh hujan. Tuan-tuan, pada hari Sabtu ni
malam Ahad ada forum di mana tu? Di mana kam? Di Batu Maung kan? Saya turut jadi panel, InsyaAllah. Pada 4 hari bulan, Kerajaan Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Pulau Pinang buat tentang bahaya Syiah. Lebih lambat lagi 4 hari bulan, nanti kita sebut kemudian. Forum saya juga terlibat. Dua-dua kerajaan negerinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.